Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi Dia memilih kita untuk bersama-sama berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga di muka bumi ini, iaitu Majlis Pengajian Kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kata orang, kalau di dunia lagi kita sudah tidak suka untuk duduk-duduk dalam taman syurga, macam mana di hari akhirat kelak kita nak dapat duduk dalam taman syurga? Syurga ni sebenarnya dia satu tempat untuk kita beristirahat, satu tempat bersara, satu tempat persaraan yang terbaik lah. Bersara di dunia ni kita memang rehat dah, tapi tak cukup nikmat lagi. Bila bersara di akhirat, di dalam syurga, itulah tempat yang paling nikmat. Tak teringinkah kita nak pergi satu tempat yang mana di sana tidak ada sebarang bebanan kerja? Dalam syurga dia tak ada sebarang bebanan kerja. Tak ada orang atas nak tekan kita, tak ada orang nak arah kita, tak ada orang atas nak tindas, nak zalimi kita. Di syurga tak ada sasaran kerja yang kita mesti nak capai. Hari ni berapa orang pelanggan mesti dapat, berapa banyak duit mesti dapat. Di syurga juga tidak ada letih. Jadi tak teringinkah kita nak masuk ke dalam tempat yang seperti itu? Tak terfikirkah kita untuk berada di satu tempat yang mana di sana tidak ada fitnah? Tak ada siapa-siapa dah nak kata kita, nak menjatuhkan kita. Tak teringinkah kita untuk berada di satu tempat yang mana di sana tidak ada harga barang naik? Tak ada harga minyak naik. Minyak masak naik, orang sorok gula ke apa ke, tak ada. Tak teringinkah kita nak pergi ke satu tempat yang di sana tidak ada makanan yang tercemar, tak ada expired, semua makanan fresh. Air sungai pun fresh. Air susu daripada sungai susu tu kalau kita ambil, berapa lama pun dia elok. Tak teringinkah kita untuk berada di satu tempat yang bebas daripada jenayah? Sebuah negeri, sebuah negara, sebuah kerajaan, sebuah alam yang mana di sana tidak ada orang nak curi barang kita. Tak ada kita nak risau orang nak ragut. Tak ada kita nak risau orang curi sawit kita. Tak ada sebarang masalah jenayah. Tak teringinkah kita berada di satu tempat yang mana di sana tidak ada pergaduhan suami isteri? Tak ada cerita suami pukul isteri, isteri pukul suami, isteri derhaka, pinggan mangkuk melayang, pergaduhan antara madu-madu, tak ada. Begitu indahnya tempat yang kita nak pergi ni. Tak teringinkah kita untuk pergi ke satu tempat, di sana tak ada anak-anak lawan ibu bapa, tak ada yang nak meninggi suara dengan ibu bapa dia, tak ada yang nak lari dari rumah, tak ada yang nak peningkan kepala ibu bapa dia. Tak teringinkah kita pergi ke satu tempat yang di sana tidak ada sebarang penipuan, tidak ada janji-janji kosong? Tak teringinkah kita untuk berada di satu tempat yang di sana tak ada sebarang pergaduhan politik, permusuhan antara kaum, antara bangsa, tak ada? Tak teringinkah kita pergi satu tempat yang mana di sana tak ada masalah gaji tak cukup? Sana gaji dah tak perlu dah, mata wang pun tak perlu dah. Semua orang kaya-kaya, semua orang sihat-sihat, tak ada siapa yang nak minta duit daripada kita. Itulah tempat yang kita nak pergi, kita harap kita dapat sampai dan tinggal di sana, iaitu syurga. Di sana tak ada bebanan kerja, tak ada sebarang fitnah, tak ada harga barang naik, tak ada makanan-makanan tercemar, tak ada pergaduhan politik, bebas daripada sebarang jenayah, tak ada pergaduhan keluarga suami isteri, anak-anak, tak ada penipuan-penipuan, dan tak ada resah sedikit pun. Itulah dia syurga yang kita katakan tadi, tempat persaraan yang terbaik, satu-satunya tempat persaraan yang terbaik. Kita duduk di sana tu dalam keadaan sihat sentiasa, menikmati segala nikmat-nikmat yang ada di dalam. Tak payah risau-risau dah. Itulah dia syurga. Nak dapat syurga yang di sana, taman-taman syurga yang di sana, kita kena rajin duduk dalam taman-taman syurga yang macam sekarang ni. Jadi kuliah kita pada malam ini, kuliah kitab Ihya kali yang ke-53. Di bawah gambar itu saya selitkan satu hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Kata Rasulullah SAW, maksudnya
Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda redha akan usahanya itu. Jadi di sekeliling kita sekarang ni, malaikat-malaikat tengah membentangkan sayapnya untuk kita. Dan kata Abu Darda pula, barang siapa berpendapat bahawa pergi menuntut ilmu itu bukan jihad, maka dia ialah orang yang kurang fikiran dan akal. Sebenarnya menuntut ilmu ni pun salah satu daripada juzuk jihad juga. Jadi kita sekarang ni sedang berjihad lah ni, walaupun bukan dalam jihad akbar, jihad yang besar. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk kepada pelajaran hari ini, kita imbas dulu pelajaran minggu yang lepas. Antara perkara yang kita sentuh, apakah 6 virus dalaman agama Islam? Agama Islam ni dia diserang daripada luar, itu kita faham lah. Yang dari dalam ni, perosak dari dalam. Yang pertama, ajaran Syiah. Yang kedua, fahaman Salafi Wahabi. Yang ketiga, fahaman simplisisme. Dia ni adik-beradik lebih kurang, iaitu fahaman sekularisme, pluralisme, liberalisme. Kita hurai dah tiga-tiga ni hari tu. Yang keempat, ajaran sesat. Yang kelima, golongan anti hadis. Yang keenam, ajaran Ahmadiyah Qadiani. Inilah 6 ajaran dia duduk dalam agama Islam. Yang tu yang kita susah. Dia menyerang dari dalam, bukan dari luar. Dari luar tu dengan Yahudi, Kristian, etisnya kita tahu lah. Ni yang dari dalam. Jadi hari ini kita nak sentuh semua mungkin tak sempat. Dalam kuliah yang lepas kita sentuh sikit-sikit. Cuma malam ini kita nak sentuh tentang ajaran Syiah. Yang mana yang dikatakan Syiah ni? Syiah ni sebenarnya dia ada macam-macam golongan. Tapi dalam perbincangan pada malam ini kita ringkaskan kepada 3 golongan.